Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najiah binti Ahmad, nombor matrik 054661. Saya daripada ISM Usuluddin Semester 4. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kepentingan suhbah dalam tasawuf. Kepentingan suhbah. Kepentingan suhbah iaitu persahabatan. Yang pertama ialah persahabatan orang-orang yang baik mencegah seseorang daripada berpaling dan kembali kepada keburukan dan menjauhkan jiwa dari keinginan melakukan dosa kerana menjauhkan diri daripada dosa yang membebani jiwa dan akan dekat dengan ketaatan membuatkan jiwa menjadi lebih tenang. Yang kedua, bahawa seseorang hanyut dengan dirinya sendiri dan jika dia bersendirian, iblis mungkin telah melakukannya dengan khayalan, kepercayaan yang rosak, idea-idea yang rosak, kelesuan, tipu muslihat, bid'ah, ajakan dan sebagainya. Jadi, perlulah bagi seseorang syekh dengan keadaan sebelumnya untuk melepaskan diri dari dilema ini dan menghalangnya dari jalan dan menghentikannya. Seseorang itu bersifat sosial dan kerinduan persahabatan dan tidak dapat melepaskannya kerana persahabatan adalah salah satu perkara yang penting dalam kehidupan orang muda sekarang. Tetapi dalam kehidupan kita masing-masing tanpa mengira usia dan atau jantina, seperti Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, iaitu, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu iaitu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti." Petikan daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Kepentingan persahabatan adalah yang pertama, seseorang mempercayai rakannya yang lain. Yang kedua, dia mempunyai keyakinan pada diri sendiri iaitu andai menjadikannya seorang yang percaya diri. Yang ketiga, ia juga didasarkan kepada satu set asas yang semuanya tertumpu kepada kesihatan mental individu. Yang keempat, untuk mencari seseorang yang berkongsi harapannya dan mendedahkan rahsianya kepadanya. Yang kelima, persahabatan memberi seseorang sejumlah sokongan dari segi sosial dan ketangguhan psikologi yang merupakan dua elemen dalam masalah seseorang melintasi pelbagai krisis kehidupan dan mereka juga membuat orang itu merasakan dirinya berharga. Oleh itu, adalah sebahagian daripada naluri untuk diasingkan oleh masyarakat dan perbezaan naluri yang kita tarik daripada diri kita sendiri. Sebagai jiwa manusia normal, kita mempunyai cita-cita untuk menjadi pemilik setia. Ini adalah dianjurkan oleh sunnah Nabi SAW yang mulia, di mana guru kita berkata, orang yang beriman yang bergaul dengan orang-orang dan bertahan atas keburukan mereka lebih bermanfaat daripada orang beriman yang tidak bergaul dengan orang-orang dan bersabar dengan keburukan mereka. Kesabaran yang akan bahaya lebih baik daripada pengasingan diri dan bahaya untuk kesihatan yang mungkin timbul bagi dirinya dan keluarganya. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan dalam hal ini, iaitu orang lelaki tanpa saudara adalah seperti orang utara tanpa sumpah. Seterusnya, peranan penting, manfaat dan pengaruh pergaulan iaitu suhbah.
Pergaulan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk kepribadian, akhlak dan tingkah laku manusia. Seseorang akan mengambil sifat-sifat sahabatnya melalui keterpengaruhan spiritual yang membuatnya mengikuti tingkah laku sahabatnya itu. Manusia merupakan makhluk sosial yang harus bergaul dengan orang lain dan menjadikan sebahagian di antara mereka sebagai sahabat. Apabila dia memilih bergaul dengan orang-orang yang berperilaku jahat, fasik dan rosak akhlaknya, maka sifat-sifatnya akan melenceng secara tidak sengaja tanpa disedarinya sehingga dia menjadi sebahagian daripada mereka dan terjerumus ke dalam jalan hidup mereka. Akan tetapi, jika dia memilih untuk bergaul dengan ahli iman, takwa, istiqamah dan makrifah kepada Allah SWT, nescaya secara tak langsung dia akan dapat mencapai darajat mereka. Dia akan dapat belajar daripada mereka akhlak yang lurus, iman yang kukuh, sifat-sifat yang luhur dan makrifah kepada Allah SWT. Dan dia akan terbebas daripada noda-noda jiwa dan kekotoran akhlaknya. Oleh sebab itu, akhlak seseorang dapat diketahui dengan mengetahui para sahabat dan teman duduknya. Seorang penyair sufi mengatakan, jika engkau berada dalam suatu kaum, maka bergaullah dengan orang-orang yang terbaik. Janganlah engkau bergaul dengan orang yang tercela sehingga engkau terjerumus ke dalam kehinaan. Janganlah bertanya tentang seseorang, tapi bertanyalah tentang sahabatnya, sebab setiap orang akan mengikuti sahabatnya. Para sahabat Rasulullah SAW tidak mencapai kedudukan dan derajat yang tinggi sesudah mereka berada dalam kegelapan jahiliah, melainkan mereka bergaul dengan Nabi SAW. Begitu juga dengan para tabi'in, tidak akan dapat meraih kemuliaan yang agung melainkan mereka bergaul dengan dan berinteraksi dengan para sahabat Nabi SAW yang mulia. Para ulama pewaris Nabi itulah yang mentransformasikan agama kepada umat manusia. Ajaran agama terwujud dengan tingkah laku mereka. Merekalah yang ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya, akan tetap ada segolongan daripada umatku yang menegakkan kebenaran. Mereka tidak pernah terpengaruh dengan orang-orang yang menghina mereka sampai ke hari kiamat. Dan mereka tetap berlaku seperti itu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam Ibn Majah. Pengaruh mereka tidak akan hilang sepanjang masa dan mereka akan berada di setiap wilayah. Bergaul dengan para mursyid pewaris Nabi adalah satu ubat yang sangat berkesan dan menjauh dari mereka adalah racun yang mematikan. Mereka adalah sekelompok manusia yang tidak pernah membuat sengsara kepada orang yang bergaul dengan mereka. Bergaul mereka adalah satu terapi yang berkesan untuk membaiki jiwa dan mengukuhkan iman. Seterusnya, dari sisi lain, setiap manusia tidak mungkin akan terlepas daripada penyakit-penyakit hati dan aib-aib yang tersembunyi yang dirinya sendiri tidak mengetahuinya, seperti suka menunjuk, menafik, dengki, iri, ego, sukakan populariti, sifat wujud, sombong dan lain-lain. Bahkan kadang-kadang seseorang merasakan yakin bahawa dirinya lah yang manusia yang paling sempurna akhlaknya dan yang paling lurus agamanya. Inilah yang disebut dalam jahlul muqarrab, iaitu kebodohan di atas kebodohan dan kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, katakanlah, mahukah kalian kami beri tahu tentang orang-orang yang paling merugikan perbuatannya, iaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat sebaik-baiknya. Sebagaimana manusia tidak dapat melihat noda di wajahnya kecuali dengan cermin yang bersih dan data yang dapat memperlihatkan kepadanya hakikat dirinya sendiri. Begitu juga dengan orang mukmin yang harus memiliki sahabat mukmin yang tulus, yang selalu memberi nasihat lebih baik dan lebih kuat imannya sehingga sahabatnya itu dapat menghilangkan noda-noda yang ada di dalam dirinya dan mengingkap penyakit-penyakit hati yang tersembunyi, baik dengan ucapan maupun dengan tingkah laku. Nabi SAW bersabda, seseorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Kesimpulannya, persahabatan datang dengan makna yang berbeza dalam Al-Quran dan sesuai dengan tujuan dan ayat-ayat yang berlainan yang terdapat di dalam konteksnya. Tetapi semua makna ini disatukan di dalam satu makna yang bermaksud berkumpul bersama dengan berlanjutan. Al-Quran yang mulia dan sunnah Rasulullah SAW mengungkapkan persamaan, iaitu pentingnya bagi sahabat seperti sahabatnya Khalid dan Hurain, yang menekankan satu makna perlulah persahabatan yang bertulusan dan keikhlasan kasih sayang agar dia menjadi sahabat yang bermakna, yang
membawa erti. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.